Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qadata faruj bihil qurab wa taqda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Semua dah sarapan okey Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita dapat hadir pada majlis ilmu pada pagi hari ini. Tuan-tuan, bukan senang. Orang selalu ada aktiviti macam-macam, jemputan sana, jemputan sini, pergi pasar, macam-macam lah kan. Hari Sabtu, hari Ahad. Tapi tuan-tuan melapangkan masa untuk hadir bersama-sama untuk belajar, mungkin kerana nak menguruskan jenazah saudara mara sendiri, mak ayah sendiri, adik-beradik sendiri, mungkin isteri, mungkin anak kan, yang mana si isteri yang datang, suami tak datang, mungkin dia nak uruskan suami dia kan, mungkin suami yang datang kerana dia nak uruskan isteri dia, tak kira siapa sahaja, ataupun dia tak dapat bantu tolong jiran tetangga dia. InsyaAllah terima kasih pada Abang Ramzi atas jemputan pada pagi ini, tuan-tuan, yang membuka ruang dan peluang untuk kita belajar sama-sama. InsyaAllah anda akan kongsikanlah daripada pengalaman-pengalaman anda sendiri dan pengalaman sahabat-sahabat di bahagian forensik, di bahagian hospital Kajang sendiri, termasuklah hospital-hospital lain, antara pengalaman-pengalaman yang diorang kumpul, termasuklah juga pengalaman-pengalaman yang ajaib, yang pelik, yang hebat, termasuklah juga pengalaman yang menakutkan pun ada jugalah kan. Yang menakutkan tu jangan risau, semuanya adalah cobaan. Ini cobaan ke betul-betul? Cobaan. Macam tu ya. Baik. Ala kulli hal, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menentukan kita orang yang menjadi penuntut ilmu, orang yang berjalan kepada jalan Allah, yakni dengan menuntut ilmu, Allah Ta'ala permudahkan jalan baginya ke syurga. Itu jaminan Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan hajat kita tu dan hajat untuk keturunan-keturunan kita juga, tuan-tuan. Semua dah ada nota ke? Semua ada nota, insya-Allah. Baik, muqaddimahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan merasai mati. Yang tidak bernafas, tidak juga dengan nyawa, hanya Allah. Tumbuhan ada nyawa dia, kita ada nyawa kita, jin pun ada nyawa, iblis pun ada nyawa, semua ada nyawa, dan boleh akan merasai kematian tu. Bagaimana mati? Masing-masing kita tak tahu bagaimana. Tetapi kita tahu tak mereka-mereka yang dah mati, bagaimana keadaan mereka? Ya, kita tahu. Pelbagai cara yang Allah Ta'ala buat, sama ada dengan tandaan yang baik, begitu juga tandaan yang buruk. Dalam seminggu ni kan, kisah yang berlega antaranya seorang penceramah sedang berkuliah subuh, tiba-tiba kena serangan jantung, lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi semalam seorang lagi penceramah sahabat kami yang dalam misi dakwahnya setiap bulan di bumi Sabah, sekembali daripada kuliah subuh di Sabah, balik ke hotel, sakit dada di hotel, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Risau kita orang geng-geng asatizah dalam satu grup 200 orang, 250 orang tu, siapa pula orang yang ketiga? Kita orang berkata sama-sama lah macam tu kan, lebih-lebih yang dah 50-an ni termasuk aku. Gitu dia, tuan-tuan. Risau, ya Allah, hutang aku belum settle kan, anak bini aku macam mana dan sebagainya lah kan. Baik, seterusnya, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Kan, balasan atas kejahatan ada, atas kebaikan ada. Ini motivasi untuk diri kita, tuan-tuan. Kematian adalah satu motivasi. Kalau kita ingat hari-hari tentang kematian, lagi bermotivasilah kita.
Jangan salah anggap kalau ingat mati tak buat kerja lah ustaz. Ingat mati berzikir je kerja. Bukan gitu. Buat kerja tapi jadi orang yang jujur, jadi orang yang amanah. Sebab ingat aku nanti mati. Kalau aku tak jujur, aku tak amanah, teruk aku, matilah aku nanti. Kan? Mati maksudnya azablah dia tu nanti. Gitu maksud dia. Maka bagi orang yang ingat mati, dia akan jadi baik. Bagi orang yang tak ingat mati, itulah sebab tu tak juga jadi baik. Tapi ada juga orang yang berlumba sanggup sampai mati. Sebab apa? Sebab dia tak tahu, ataupun dia tahu tapi dia tak sedar apakah cerita di sebalik kematian selepas tu macam mana. Sebab tu ada orang mati di atas jalan raya kerana berlumbanya tu. Kematian lazimnya Allah Ta'ala datangkan sebagaimana kelaziman kesukaan seseorang tu. Ya, orang yang suka diving umpama contoh, tangkap ikan tu, tangkap ikan ni, dia dive, tangkap benda-benda haiwan-haiwan liar dan sebagainya tu, dimatikan dengan suasana dia tu. Steve Irwin, Australia dulu, kan, zoologist, kan, terkam ikan pari, suka teruja dengan jerung, terjun, kan, teruja tengok ikan pari, terjun, ikan pari cocok terus jantung dia, mati kat situ juga. Ada orang dia suka dengan arena apa, menjinakkan ular, tidur dengan ular. Dulu ingat tak, dulu kan, pameran seminggu dia dengan ular tu tidur. Kita tidur dengan bini, dia tidur dengan ular. Lain macam betul manusia ni. Maka mati dia kena patuk dengan ular, kan? Itu keadaan dia. Orang yang main motor atas jalan raya, vroom sana vroom sini, kan, kesukaan dia tu, dia tak ingat bahawa dia juga akan mati dalam keadaan sedemikian. Macam tu lah hal keadaan dia. Berapa ramai yang mati, langsung jual motor aku, tak pakai dalam, tak main dalam superbike tu, kan, walaupun hari ni ada bawa satu model ni, nanti dia akan bergerak. Dia akan bergerak antara tuan-tuan semua. Di mana model ni akan berhenti nanti pada kiraan anak kata tamat ataupun stop, orang itulah akan jadi model atas ni nanti. Setuju? Setuju kecuali yang di luar pintu tu, dia dah awal lagi dia selamatkan diri dia, dua orang tu. Gitu. Muslimat nanti ustazah pilihlah sendiri. Ustazah dah ada ke belum? Ke tengah hari baru dia ada? Oh, dia ada dah sekali. Baik. Subhanallah. Kita tak tahu akan berhenti di tangan siapa, tuan-tuan ya. Baik. Definisi kematian adalah bercerainya roh daripada badan. Di mana kita akan lihat keluarnya roh, tuan-tuan? Dikeluar ke atas. Tuan-tuan perasan tak video ustaz yang viral tu, ketika mana dia kena serangan jantung? Di mana dia tengok? Dia tak tengok depan ni, dia tengok sini, kan? Tengah-tengah kuliah, tiba-tiba perit dada dia tu, perit, lepas tu dia terlangkup, lepas tu dia ke tepi macam ni, kan, dia ditarik kan, dan bergerak badan dia tu, dan dia tengok ke sini, dan turunnya keluar macam tu kan. Pengalaman Anas ni juga, Anas melihat orang yang kena serangan jantung dan kemudian mata putih dia tengok sampai ke atas depan mata Anas sendiri, dan terus roh dia keluar, tuan-tuan. Ketika mana mengambil anak di sekolah Abim Sungai Ramal pukul 4 petang 5 tahun yang lalu. Lama dah, tuan-tuan ya. Masa tu anak-anak darjah 5. Jadi di depan kita ada sebuah Toyota Hilux yang baru keluar kot. Tengok plate number baru betul ni, kereta ni pun baru. Tiba-tiba pakcik yang bawa ni, dia slow, kereta lain tak ada, dia ke tepi perlahan, pop, terberhenti bukan dia matikan enjin mati sendiri, kan. Allah Ta'ala setkan macam tu. Mujurlah dia tak lalu sampai highway depan Sungai Ramal tu, yang 3 lane 4 lane tu. Kalau lalu situ, melintang kat situ, berbanyak lagi mangsa-mangsa yang lain, tuan-tuan. Dan nak kena diuruskan. Jadi anak parking depan dia di pisang goreng sebelah Shell tu, dan terus dapatkan dia, tengok dia dah terbaring dah. Sebab kita nampak daripada cermin tengah-tengah dia tu, kan, ada cermin transparent tu kan, nampak pakcik ni terbaring. Mungkin sama ada dia kena stroke atau jantung atau sawan. Sawan tak terbaring, sawan keras macam tu je. Macam tu keadaan dia. Kalau orang kena sawan, kaki akan, kalau pijak pedal brake lah. Kalau masa dia tengah tekan minyak itulah yang ditekan maksimum tu kan. Tapi si fulan ni, pakcik ni, dia kena serangan jantung dan dia rebah. Lalu anak turun, anak ajak anak-anak, Faiz ikut ayah, kita tolong bantu pakcik tu, tengok apa yang kita boleh buat. Kenapa ayah? Mungkin dia
sakaratul maut. Ya ke ya? Ya. Budak lagi anak-anak baru dah jam 5 time tu. Keluar tengok memang terbaring, kita dudukkan dia. Dudukkan dia, nafas dia dah mencungap dah. Macam mana nafas orang yang sakaratul maut tuan-tuan? Macam orang berlari 100 meter ke? Tak. Kan? Dia tarik panjang. Macam tu. Boleh bayangkanlah. Sedut panjang. Jangan takut. Tuan-tuan ya, itu kita akan alami sendiri. Ada kata, aku rasa 30 saat je ni, kejap lagi tak ada tarik, tak ada hembus dah, senyap terus ni. Memang ya tuan-tuan. Ana standby dah. Orang lain tak perasan pun situasi tu. Jadi situasi tu memang Allah Ta'ala setkan ana yang akan perasan. Jadi ana pun panggil orang, tolong call ambulans. Kenapa bang? Orang ni kena serangan jantung. Kan? Call ambulans tu, yang hospital Serdang tu, tak jauh pun daripada Sungai Ramal. Tak sampai 10 minit sampailah. Kan? Dan ana pesan pada orang lain, tolong angkat pak cik ni, kejap lagi dia akan stop pernafasan dia. Transferkan ke belakang highlight dia, ana kena buat CPR. Cardio pulmonary resuscitation. Apa benda tu? Nak pulihkan balik pernafasan dia. Kita cuba. Hukum bagi orang yang dah belajar dan dia ada keberanian, dia kendalikan tu wajib. Jadi anak dah belajar 2 kali, anak belajar CPR dan benda semua daripada pakar di Hospital Kuala Lumpur. So kita dah transferkan dia ke belakang, anak minta tolong orang ramai. Anak tak ada kemampuan sebab ada slip disc 3, 4, 5. Sekarang angkat lagi, tambah tinggi 5, 6, 7 sekarang. Kan? Jadinya orang lain semua angkat, memang tengok dah tak bernafas dah. Tuan-tuan ya, mata dah memang mata putih lah. Macam tu. Senyap, flat. Dia punya perut tak ada timbal balik pernafasan dia. Tanda orang mati antara lain dia, tanda pernafasan dah tak ada lah. Tak ada nampak perut turun naik, tak ada. Baik lelaki, baik perempuan. Jadi kita cari plastik di belakang dia tu ada tak? Ada kebetulan. Jadi anak korek sikit plastik tu tebuk. Kan? Nak tekap di atas muka dia untuk buat pernafasan mulut ke mulut dan didongakkan dia punya dagu. Dalam masa yang sama kita tutup hidung, picit hidung dia. Kan? Jangan picit hidung kita. Picit hidung kita yang mati, dia hidup. Gitu tuan-tuan dan kita pun buatlah 2 pernafasan yang dalam dan 30 kali tekanan straight lurus, jangan dibengkokkan tangannya ke atas dadanya di bahagian tulang sternum. Pagi ni kita mula dengan teknik penyelamat dulu. Kalau boleh kita selamatkan mangsa. 30 kali tekanan tulang sternum kat mana? Tuan-tuan boleh raba sendiri ni tulang rusuk kita kan. Tengah ni tempat yang kita tekan rasa pedih. Ni namanya ulu hati kan. Letak 2 jari di atas tu. Atas daripada 2 jari itulah tempat yang kita nak tekan. Kan? Kalau kena mangsa tu orang perempuan, minta izin dengan waris dia. Boleh saya terpaksa buat CPR ni ya. CPR ni 2 hembusan mulut ke mulut dan tekanan di atas dada untuk selamatkan nyawa dia. Tuan setuju tak? Setuju. Majoriti semua setujulah nak selamatkan nyawa orang. Kan? Dia kata, oh jangan, dosa, haram. Memang hukum asal haram. Dalam keadaan tersepit, dilepaskan hukum tu. Tersepit untuk menyelamatkan nyawa. Kan? Masalah yang besar. Gitu tuan-tuan Jadi kita bagilah 2 kali hembusan yang dalam dan 30 kali tekanan di atas tulang sternum ni direct. Tengah buat macam tu. 6 round anda buat tu. 2 kali hembusan, 30 kali tekanan. Tengah-tengah buat bunyi pak. Apa tu? Tulang rusuk patah. Itu normal. Buat CPR berlaku tulang rusuk patah itu adalah normal. Ingatkan kena sekali yang patah, 2 kali yang patah. So ada 2 lah, 2 batang yang patah tulang rusuk tu kan. Nak pula umur dah 60 lebih pak cik tu. Tuan-tuan masa tu anak 40 lebih lah. Baik. Kemudian sampailah ambulans dan dia take over, check. Tak ada lagi turun naik. Dah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah sampai masa dia dah. Walaupun kita on time, tetapi Allah Ta'ala kata tak ada siapa boleh halang. Takkan dilewatkan walau sesaat, takkan dicepatkan walau sesaat, on time. Maka kembalilah kita ke rahmatullah. Betul itu pengalaman melihat orang yang menghadapi sakaratul maut. Baik. Seterusnya, kematian tidak pernah diundang atau dijemput. Ia tidak pernah berkompromi dengan sesiapa pun. Tak boleh nak delay. Tuan-tuan ya, tak boleh nak delay. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ketika mana didatangi oleh malaikat maut.
Aku datang ni wahai Ibrahim untuk mengambil nyawa kamu. Apa kata Nabi Ibrahim pada malaikat maut tu? Kau tak tahu ke aku ni siapa? Aku ni kekasih Allah. Kan kau nak tarik nyawa aku. Kan tiba-tiba yang kau tarik ni aku ni kekasih Allah. Kan jam kepala otak malaikat tu, tuan-tuan. Ni cerita betul ni. Lalu kembali dia kan kepada Allah memberitahu tentang kejadian tersebut. Kan Allah Taala tahu dah daripada awal lagi benda tu akan berlaku mengikut aturan Allah. Itu sebenarnya, tuan-tuan ya. Lalu apa titah Allah Taala pada malaikat? Kau pergilah kembali kepadanya, katakan kepadanya, apakah kekasih tidak mahu bertemu dengan kekasih? Tadi dakwa diri tu kekasih kepada Allah, dan Allah Taala tu kekasih kepadanya. Kita berkasih dengan isteri kita, sebelum tu main awek-awek ni kan, awek aku, makwa aku, kan, pakwa aku. Selalu nak jumpa ke tak? Selalu nak jumpa kan? Tak jumpa je rindu. Zaman dulu SMS, zaman sekarang WhatsApp lah. Tak cukup tu, video call pula. Kan? Lalu titah Allah Taala tanyakan kepada Ibrahim itu, apakah kekasih tak mahu bertemu kekasih? Kemudian berkunjunglah malaikat tadi memberitahu kabar tersebut. Wahai Ibrahim, kamu kata kamu adalah kekasih pada Allah, dan kamu kasih kepada Allah seperti kekasihmu. Apakah kekasih tak mahu bertemu kekasih? Jam Nabi Ibrahim AS. Kalau begitu tarik nyawa aku sekarang. Habis cerita, tuan-tuan. Itulah dia kan. Okey. Dan juga tak mengenal martabat, kedudukan, sedar atau hayal, celik atau tidur, tengah berjaga ke, kan, tengah lara ke, tengah taat ke, tak kira. Tak kira. Baru-baru ni orang yang fit baru balik daripada marathon di Jepun, jogging di stadium Kajang, ahli jemaah Masjid Taman Sutera Kajang. Orangnya fit, 48 umur dia, tuan-tuan ya. Anak-anak dia besar-besar lah, tapi dia memang jaga senaman betul. Fit tak fit, mati tetap mati. Dan dia mati kerana serangan jantung di stadium ketika sedang jogging. Kita kena ingat, manusia ni dia ada jantung. Pada jantung dia ada satu sel yang kita panggil macam bateri lah. Benda tu jantung apabila dia pop, dia berhenti, sel tu akan hantar signal current, dia hantar balik dekat saraf-saraf tu untuk pump balik semula, pump semula. Sebelum berlakunya serangan jantung, jantung dia pump macam mana? Macam tu. Kan? Itu normal. Bila dia tak normal, dia pump macam mana? Sikit-sikit. Masa tu kita dah rasa dah dada kita berat. Kita dah rasa dah darah kita tak lancar. Dan kita dah rasa dah bahawa jantung kita macam nak mengecut je, ketat dada ni. Tu tanda dia. Kan? Sebab itulah antara lain digunakan tu mesin tu pulse, untuk dia freeze-kan sekejap, lepas tu dia akan restart balik. Kalau dia boleh restart balik jantung tu. Kalau dia tak restart, maknanya habis dah lah, expiry date dah sampai. Gitu tuan-tuan ya. Jadi semua orang ada expiry date tu, tapi tak ada tanda belakang kita bila expiry date kau, tak ada. Tak ada siapa tahu pun. Yang tahu tu expiry date OT kat atas tu. Kan? Gitu tuan-tuan ya. Subhanallah. Baik. Kematian pasti mencari di mana saja roh berada. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya di mana saja kamu berada, kematian itu akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada dalam kubu yang kukuh sekalipun. Kalau ada security guard ke, anjing yang garang ke, mati-mati juga, tak kira lah. Hukum mengingati mati. Para fuqaha ahli fiqh dan ijma' ulama, bila sebut ijma', kesemua ulama sepakat hukum mengingati kematian bagi orang Islam sunat, kan? Dan ada manfaat dia. Manfaat dia apa? Jadi baiklah. Tu ramai yang mencuri, merompak, rasuah benda tu sebab tak ingat mati. Dia tahu akan mati, tapi dia tak ingat mati tu. Kalau dia ingat, dia jadi baik, tuan-tuan. Kawan-kawan yang bertugas sebagai warden penjara Kajang, ya, saya berkuliah di situ pada minggu yang keempat, Jumaat yang keempat, kuliah maghrib kat situ. Dan kita koriklah rahsia-rahsia di sebalik tirai besi. Kita tanya dengan warden, antaranya Haji Ali Badram, Imam 1 Masjid Penjara Kajang. Ya, Haji, ramai-ramai yang duduk dalam penjara ni yang akan menghadapi hukuman gantung sampai mati. Dia orang jadi baik tak di hujung-hujung usianya? Kebanyakannya 80% jadi baik, Ustaz. Dia kata, jadi ahli taat. Yang mana dulu tak pernah puasa, qada puasa. Yang mana dulu tak belajar sembahyang, belajar sembahyang, belajar Quran. Ada yang khatam 30 juzuk pun ada.
yang jadi hafiz dalam Quran ni dalam penjara tu pun ada, tuan-tuan. Masya-Allah. Yang masuk Islam dalam penjara 30 orang dah, penjara Kajang tu yang masuk Islam dalam penjara kan. Subhanallah. Sama ada yang nak ke hukuman gantung ataupun tak ke hukuman gantung lah, tapi taufik hidayah Allah, di mana saja dia nak hantar, dia akan hantar kan. Dan adalah benda-benda yang pelik-pelik, yang ajaib-ajaib yang Allah Ta'ala hantar. Termasuklah orang yang bertaubat di sebalik tirai besi. Seorang lelaki daripada Kelantan, di belakang tubuhnya penuh dengan tatu. Tatu yang paling dahsyat sekali adalah tatu naga berwarna merah. Maknanya kawan ni bukan sebarang gangster, ni kepala gangster namanya, tuan-tuan baik. Tetapi dengan takdir Allah, kerana jenayah-jenayah yang telah dilakukannya tu, dia akan ke tali gantung. Beberapa tahun sebelum ke tali gantung, setelah rayuan demi rayuan, semuanya gagal kerana kesnya berat. Kesnya termasuklah juga dia merogol anak sendiri, tuan-tuan ya. Jadi isteri dengan anak memang benci gila lah pada dia, dan tak bercerai pun. Tak tahulah bercerai ke tak bercerai, wallah alam, mungkin bercerai lah ya. Dan akhir sekali dia beritahu pada warden hajatnya untuk bertemu dengan diorang ni kan, supaya diorang hubungilah diorang sebelum dia digantung, nak bertemu, nak minta ampun, nak minta maaf pada anak, pada isterinya. Itu kan, tak datang diorang, tak datang. Sebab pahit kerana kejahatan suami, pahit kerana kejahatan seorang ayah, langsung tak datang. Tak apalah, mudah-mudahan dia tak datang pun, tapi Allah Ta'ala tetap ada dalam hati aku. Dia berzikir, rajin berzikir, tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu antara zikir dia di samping solat dan puasanya lah. Dan dia antara yang diangkat sebagai imam daripada kalangan tahanan yang ada, tuan-tuan. Dia orang solat berjamaah tu, dialah imam di dalam penjara, tuan-tuan ya. Dan rajin berzikir, nak cover balik segala kesalahan sebelum-sebelum ni, yang selama ni dia dah buat banyak sangat, gitu kan. Allah Ta'ala mendengar zikirnya, taubatnya, tuan-tuan. Saat dia nak menghadapi pada hari hukuman gantung, dia dipakaikan kain hitam. Orang nak ke hukuman gantung, tuan-tuan, bukan kepala clear macam ni, sarung dengan kain hitam tu, tak nampak apa lah. Akan dipapah di luar pintu oleh 2 orang warden, ambil sambut dia. Berjalan nak menuju ke tali gantung, tak ada jalan steady macam ni, macam nak pergi ambil hadiah, tak kan. Long lie, lemah, untuh segala keegoan kejahatan dia semua runtuh habis. Antara long lie dengan mampu berjalan, antara dua tu lah 50-50 kan. Lalu berjalan di samping seorang warden, di hadapannya tu tersadung kaki. Dia tersadung kaki, terhentak kepala di dinding, patah leher. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak sempat gantung pun, tak sempat gantung. Cerita ni viral di YouTube channel Pak Munawir Official, rakan saya, yang juga merupakan tukang mandi jenazah dan orang yang membedah mayat di hospital, tuan-tuan ya, forensik lah. Dan dia juga adalah pengusaha minyak wangi. Dia buat 3 kerja. Kalau tuan-tuan buka dia punya YouTube Pak Munawir ni, official ni, jangan terkejut, terperanjat tengok muka dia, sebab dia ada eczema. Eczema dia tu sampai ke muka. Bukan bertatu, lain macam muka kawan ni. Bukan, dia eczema, tuan-tuan ya. Tapi kerja dia bagus. Banyak benda yang dia kongsikan di YouTube channelnya tu. Dia buat live bukan pukul 3 petang, pukul 3 pagi yang dia buat. Orang tengah berdengkur time tu, tuan-tuan ya. Sebab dia bukan mabuk like. Yang penting anak cucu aku nanti tengok apa atuk dia buat dulu, sebagai pesanan untuk anak cucu, jangan jadi orang jahat. Itu dia. Okey, baik. Jadi hukum mengingati mati sunat, dan hikmahnya adalah menjadikan kita sentiasa beramal soleh, jadi orang baik, dan melakukan kebaikan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya sentiasa berkasih sayang sesama manusia. Hak orang kembalikan balik yang kita pinjam, yang kita hutang itu, ini dan sebagainya. Itu dia kan. Minta ampun, minta maaf dengan orang, minta ampun, minta maaf dengan Allah. Bersungguh-sungguh melakukan perintah Allah Ta'ala. Jangan buat sambil lewa sahaja, jangan buat sekadar jadi sudah, jangan buat sungguh-sungguh. Dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, barulah sedap buat amal soleh tu. Terasa sedap tak sedap dia tu. Kalau masih lagi melakukan amal yang buruk, walaupun kita buat taat tu, ada juga yang fardu-fardu, tapi rasa tawar, tak rasa seronok, tak rasa kemanisan dia, tak rasa bercinta dengan keseronokan amal soleh tu. Seterusnya, larangan meminta kematian. Kita dilarang meminta-minta kematian.
Kan? Jangan diminta percepatkan kematian aku ya Allah, jangan. Aku dah tak tahan dah ni, sakit kanser ni ya Allah, matikan aku cepatlah. Memberontak dengan cara sedemikian. Cara yang dibenarkan adalah, ya Allah, jika dipanjangkan umur aku itu baik bagiku, supaya aku dapat beramal banyak, maka panjangkanlah. Jika sekiranya kalau panjangnya umur aku jadi buruk, maka pendekkanlah, kerana itu lebih baik bagiku ya Allah, maka pendekkanlah. Ada tak yang minta doa macam ni? Ada? Akak minta tak. Selalu orang minta panjang umur je, jarang jumpa lah, rare kalau dia kata ya Allah pendekkan umur aku. Tobat lahum tak jumpa, ya. Tobat lahum tak jumpa. Doa Nabi SAW, wahai Tuhanku, hidupkan aku selama aku hidup itu, selama hidup itu baik bagiku, dan matikan aku apabila mati itu baik bagiku. Kan kita dilarang dipercepatkan kematian dengan cara macam mana? Bunuh diri. Jangan. Kerat tangan supaya darah keluar lebih cepat. Antara yang berlaku dalam peperangan fi sabilillah, ada sahabat yang buat macam tu. Tak tahan dia tu, besar dia potong supaya darah keluar lagi cepat, cepat mati dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Si fulan ni ke neraka sebab dia bunuh diri tu. Jangan bunuh diri ya. Frust dalam hidup ke, masalah kewangan ke, apa benda ke, jangan. Cari kawan, jangan menyendiri. Cari kawan yang dipercayai, yang ada soleh dan solehah perangainya tu. Kalau yang perempuan, carilah kawan perempuan untuk berkongsi ceritanya. Bukan mengumpat ya, bukan mengumpat, tapi dia nak meluahkan tu untuk mengawal emosinya supaya tak jadi anxiety. Peringkat anxiety hingga teruk jadi bipolar. Akhir sekali dia dengar tu bisikan-bisikan, kau tikam orang tu, kau tikam orang tu. Sama ada dia tikam orang atau dia tikam diri dia sendiri. Kan? Tuan-tuan ya, anak-anak kita tengok ada tak ciri-ciri yang macam tu, kita tak tahu. Kadang-kadang dia menyendiri, dan dia dalam kemurungan, jangan. Kan? Tambah-tambah tiba-tiba tahu-tahu gantung diri. Tuan-tuan, antara baru-baru ni lah, antara kes yang sahabat kami uruskan, seorang yang kena penyakit HIV, lalu dia membeli thinner di kedai hardware, thinner, siram badannya, bakar dalam bilik, bakar diri dalam bilik, jumpa-jumpa hangus dah. Jadi si ayah kontak sahabat kami ni untuk diuruskan jenazahnya di hospital. Hangus tuan-tuan, hitam habis. Itu tuan-tuan ya. Bomba dia datang tengok botol thinner bersepah, banyak lebih daripada 10 botol. Tu thinner macam gas lah, nyala petik zoom terus. Yang tu ya. Jangan mati kufur. Orang perempuan kan terdesak sangat, stres dengan suami, pergi kahwin senyap, jangan gantung diri, jangan bunuh diri, jangan terjun bangunan. Ada kes pergi umrah pun terjun dekat hotel sana tuan-tuan. Suami beritahu yang bersama dalam rombongan kita ni adalah isteri satu lagi, isteri abang, yang juga saya rasa nak pelempang jadi kata, yang tahulah sini Mekah kan, tapi benda tu menduka citakan dia. Abang pergilah tawaf dengan dia, abang pergilah sa'i dengan buah hati habang tu, bukan abang dah, habang terus. Macam tu kan, senyap dia. Si suami ni bawa diri lah, yang ni bawa diri, yang ni bawa diri dengan seorang lagi tu lah kan. 2-3 hari penjaga hotel beritahu, kaunter panggil mutawif beritahu jemaah, ada salah seorang daripada jemaah kita meninggal dunia kan. Kesnya dia tak beritahu lah, tapi akhir sekali terdedah juga, bunuh diri, terjun daripada tingkat 7. Sebab tu hotel-hotel sekarang skru, tingkap tu, mana yang boleh mangga lah, mana boleh skru. Jangan kita datang ni bawa pemutar skru pula nak tolong buka pula kan. Sebab apa tu? Kes-kes macam tu lah. Yang kadang-kadang budak-budak terjun tu sebab kadang-kadang tak ada pemantauan mak bapak kan. Ni tak, mak bapak yang terjun ceritanya tuan-tuan ya. Mati kufur kat sana strict tuan-tuan ya. Mati bunuh diri ke bumi luar perkuburan Islam. Kita di Malaysia tak, kau bunuh diri ke apa ke, asal IC kau Islam, ke bumi cara Islam tu kan, dan menjaga maruah keluarga si mati. Itu dia. Baik, sebelum tu ni tentang hadis Nabi dalam surah Al-Ankabut, bukan hadis lah. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman,
sedang mereka belum diuji lagi. Tak, semua orang akan hadapi ujian masing-masing. Sabar dan redha itu yang dituntut, serta berusaha menangani masalah yang ada. Kan? Kalau perlu sharing dengan orang, sharinglah tanpa mendedahkan keaiban pasangan kita, ataupun terpaksa dedahkan kerana kita sharing itu dengan hakim. Yalah, ya silakan utarakan masalah puan. Tak boleh, saya tak boleh cerita. Nanti kalau saya cerita, saya membuka aib suami saya. Elai poyonya. Ceritalah, macam mana aku nak buat hukum? Kan? Sebab hakim tu, hakim je lah, boleh lah. Tak masalah. Itu ya. Okey. Tanda-tanda awal kematian. Pukul 10 dah. Kita break sekejap, pukul 10.30 lah. Ada yang nak pergi beli air ke, ambil wuduk ke. Itu kan Tanda-tanda awal kematian. Pertamanya, tapak kaki lurus dan melunjur ke hadapan. Melunjur sama je lah. Kan? Kalau kita baring, kaki kita boleh angkat macam ni kan? Tapak kaki kita boleh angkat macam ni. Orang yang nak mati, dah nak hampir-hampir mati dah, ni dah makin longgar. Confirm mati macam ni je kaki tu jatuh. Biasanya jatuh. Hidungnya jatuh. Depan macam ni kita tak nampak, daripada tepi kita akan nampak lah. Pucat dan tidak berpeluh. Dan sendinya tegang. Lidah mula kelu dan tertutup selera. Kan? Dan tanda hampir sangat nak mati, tengah-tengah lidah ni warna hitam, bulat. Tengah-tengah lidah warna hitam kat tengah-tengah tu, tuan-tuan ya. Tu hampir dah, tinggal hanya 2-3 jam saja lagi, lebih kurang tu ya. Itu pengalaman Ana melihat arwah mak sebelum kematian dia pada satu malam pada 22 Ramadan 12 tahun yang lepas. Itu ya, 21 Ramadan 12 tahun yang lepas. Lagi tertutup selera makan. Orang yang sakit lah, orang yang sakit nak mati tu tertutup selera makan. Ya, dia tak ada bertambah selera. Orang yang nak mati kena hukum gantung pun tertutup selera makan, walaupun dia sihat sekalipun. Cik nak makan apa-apa tak? Permintaan terakhir cik, kami boleh belikan tidak lebih daripada RM6.50. Oh, kalau macam tu saya nak nasi kukus ayam dara lah. Memang tak adanya, takkan dia minta macam tu kan? Dia hanya minta air kosong sahaja, tuan-tuan ya. Dia minta air kosong. Mana ada selera. Tidak cam ahli keluarga terdekat sekalipun, sebab ketika itu dia dibukakan skrin tayangan tentang ke mana tempat dia akan ditujukan, sama ada tempat berbahagia atau tempat orang yang celaka, azab. Tuan-tuan ya, ada yang ditayangkan benda-benda tu, kita tak nampak, orang selain daripada dia saja yang tahu macam mana keadaan dia. Sebab itulah kadang-kadang kita nampak ada wajah yang tercengang-cengang kan? Sebab preparationnya tak ada, persediaannya tak ada. Ada yang kita nampak bertenang, siap sempat minta maaf kan jiran tetangga dan sebagainya. Kadang-kadang tu keluar daripada hospital dah sebulan dah, cik, pakcik dah boleh balik rumah dah, seronok dia. Umur dah berapa dah cik? 78 dah nak. Oh gitu. Okey, pakcik dapat sihat tu, boleh balik dah ni. Sebelum tu dah sebulan 2 dalam hospital, tuan-tuan ya. Dia boleh balik, pergi mengeting dengan kawan-kawan, pergi masjid, solat maghrib, isyak, subuh apa semua macam biasa kan. Minta maaf apa benda semua kan. Tahu-tahu pop, meninggal dah. Allah Ta'ala atur dia elok cantik, dapat jumpa saudara benda semua tu kan, dan meninggal tiba-tiba, mungkin dalam tidur dan sebagainya lah. Itu ya. Baik. Lagi, terlalu dahaga dan sentiasa meminta air. Elok air pun sampai kan. Apabila dia minta air, kita nak buat cara macam mana? Nganga pula, macam tu ke kan? Tak boleh, kena ambil sudu kecil tu lah kan. Ataupun straw kan panjang kan, celup sikit, lepaskan sikit, jangan sedut panjang pergi lepas semua sekali, terbelahak dia meninggal terus kan. Jangan macam tu. Tidak ada timbal balik pernafasan macam kes yang tadi tu, yang nak tolong pakcik tu yang naik Toyota Hilux tu. Dia dah meninggal dah 5 tahun 6 tahun lah tuan-tuan ya. Seorang pengurus di Saim Dabi Berhad. Baik, dan perubahan tabiat, walaupun tak semestinya perubahan tabiat ni, kadang-kadang tiba-tiba je mati, kemalangan dan seumpamanya,
Ataupun kadang-kadang ada juga perubahan tabiat, posting yang pelik-pelik di Facebook. Okey geng, kan? Selamat jalan semuanya, aku nak balik kampung. Nak kata cuti, bukan cuti, tengah minggu. Tiba-tiba dia postnya pelik, kata kawan-kawan dia. Rupanya esok tu meninggal dunia, balik kampung akhirat rupanya. Tak ada siapa pun yang tahu, tuan-tuan. Lagi mata melihat ke atas, ini saat nyawanya ditarik, tuan-tuan ya. Ada yang dapat situasi yang macam tu, ada yang tak sempat pun nak tengok mata ke atas pun, sebab pam accident, meninggal terus, kan? Macam rakan kami, jiran tetangga di Bandar Tasik Kesuma, menjalankan tugas sebagai peronda polis. Dia naik motosikal dia untuk cover tugasan kawan dia yang tak dapat hadir kerana MC, arah daripada Tasik Kesuma keluar sampai ke Semenyih, dekat dengan restoran Cina, dekat Kementerian Kesihatan tepi jalan tu, dekat dengan Maidin, Bandar Teknologi Kajang, kan ada corner nak pergi ke Bangi tu. Kawasan situ kan macam berpasir sikit. Semasa dia lalu dengan 50 km sejam, kan slow je 50 km sejam. Semasa itu juga ada lori batu penuh daripada Broga laluan tu, dan dia tergelincir dengan pasir-pasir halus tu masuk di bawah lori tu. Pram, separuh badan jadi burger terus, tuan ya. Habis pecah, tengok-tengok apa semua pecah habis. Jadi kena restructure balik, jahit, bentukkan balik muka dia tu, tuan-tuan ya. Tapi lepeh lah, tak adalah bulat macam normal kita tu, kurang lah, ada kesentakan tu. Subhanallah, seorang yang baik tuan-tuan orangnya. Baik, langkah selepas kematian. Mengikat yakni merapatkan dagu si mati dengan diikatkan ke bahagian atas kepala. Ada tak tali perca kat dalam ni? Okay, inilah contoh untuk kain perca kan, untuk kita ikat daripada dagu sampai ke atas. Ni pendek lah ni, kena panjangkanlah tuan-tuan kain perca tu. Baik, supaya apa ikat tu? Tak ternganga. Sebab kalau ternganga nanti mendatangkan fitnah, kan? Sama ada dia mati pada hari tu kita jumpa dia, ataupun dia mati tu meninggal di depan mata kita sendiri, terus kita segerakan buat benda tu, kan? Kalau dia memang ternganga juga, walaupun kita ikat, kita tutup cover dengan kain atas ni. Jangan pergi ambil kapas pergi bubur dalam mulut dia macam tu, penuh macam tu. Buruk kelakuan tu, jangan, kan? Mengaibkan si mati. Ambil kain selai, cover kat sini, macam Zoro tu lah, macam Zoro, kan? Buat macam tu lah, macam pakai niqab. Meletakkan posisi tangan, menutup mata si mati, bolehlah gunakan tape. Atau kalau mata dia terbuka macam tu kan, menunjukkan dah lama dia mati seorang-seorang tu, kan? Kita cuba urut-urut, gunakan air beras, air basuhan beras, dia sejuk tu kan, gunakan tu. Kalau tak juga boleh buat tuam kain, kita buat gumpalan tu, kita hembus, dia panas-panas suam tu kan, tuam kat mata dia tu, kan? Nanti dia lembut sikit, barulah kita pejamkan balik, kan? Terbuka juga, guna je lah tip ni, kan? Dekat hospital ada, farmasi pun ada, Lazada, Shopee pun ada, tak ada masalah, boleh beli medical tape gitu kan, senang kegunaannya. Atau masking tape, tak ada juga, anak-anak kan ada Lloyd tape, ambil je lah, yang anak-anak punya tu, tape kan, macam tu tuan-tuan Baik, meletakkan posisi tangan seperti kedudukan solat, terus buat macam tu. Sebaik saja dia meninggal tu, sebelum seseorang tu meninggal, halakan kakinya ke arah kiblat. Dia maknanya katakanlah, cik, ayah cik ni dah boleh bawa balik dah, kami dah habis ikhtiar, dah tak ada apa ubat yang sesuai dah untuk dia, kan? Panggillah anak-anak apa benda semua, saudara-mara, jiran tetangga dan sebagainya, kan? Berhimpun baca Yasin. Yang dah hujung-hujung lah tu, kan? Balik sampai ke rumah tu, clearkan kawasan rumah, mana kursi-kursi besar-besar, bagak-bagak semua tu keluarkan, tinggalkan kapet sahaja. Wangikan area tu dengan wangi-wangian, daun pandan ke, MB Pure ke, minyak wangi ke, spray-spray ke, ikutlah, kan? Atau pasang bukhur, kan, yang ada arang tu kan, pasanglah yang bau-bau yang harum. Sekarang macam-macam jenis ada, jasmin ke apa benda semua yang segar-segar tuan-tuan Baik,
dan halakan dia ke arah kiblat. Kaki dia tu melunjuk ke arah kiblat di ruang tamu tu. Macam tu. Baik. Itu sebelum dia meninggal. Dan meninggal pun macam tu jugalah ceritanya. Jika mampu, jika ada ruang. Kalau tak ada ruang, tak apalah. Baik, seterusnya merapatkan kaki dengan mengikatnya menggunakan kain seperti sapu tangan atau kain perca tadi. Ikat keseluruhan kaki ni pun boleh, atau ikat dua ibu jari kaki tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, supaya tak terkangkang. Sebab terkangkang tu buruk rupa dia, kan? Tapi kalau mayat yang kita jumpa tu mayat yang mati lemas, dia memang terkangkang, kita ikatkanlah supaya dia rapat. Macam tu. Tangan dia macam ni biasanya, dia jadi macam ni. Sama juga orang yang mati terbakar, tangan akan jadi macam ni, kaki pun akan terbuka macam tu. Sebab apa? Kepanasan daripada haba tubuh tu dia nak keluar, dia akan menyebabkan dia open, wide open. Macam tu lah keadaan dia, tuan-tuan. Termasuklah juga mangsa-mangsa kebakaran di Keramat Ujung, pusat tahfiz, ingat tak? Beberapa tahun kebelakangan ni, sebelum ni kan, dah lama dah kan cerita tu kan. Hari tu ada flashback cerita di dalam majalah 3 pula, 999 khas. Betul kan? Ada yang tengok, ada yang terlepas. Abang Bomba tu cerita dengan muka sedih dia. Tengok macam mana ramai-ramai tu berdakap antara satu sama lain. Kan? Yang lain cuba nak protect yang lain ni, yang abang-abang ni protect yang budak-budak yang kecil ni. Semuanya meninggal. Dia meninggal bukan kerana terbakar, tapi dia meninggal kerana lemas asap. Kes kebakaran, kematian seseorang kerana lemas asap terdahulu, bukan kerana terbakar tu, tuan-tuan ya. Tapi kemudian benda tu terbakar lah, ya? Terbakarnya tu selepas matinya lah, itu ya. Baik, jadi ada bahagian yang hangus dan ada bahagian yang tak hangus. Ada bahagian yang hangus semua sekali, jadi nasib-nasib lah bagaimana keadaan dia orang tu. Jadi dia orang tu diangkat oleh Abang Bomba tu, satu mayat walaupun namanya budak, walaupun kecil, baru umur 8 tahun umpamanya lah, 9 tahun, kecil lagi kan, 3-4 orang yang angkat, walaupun boleh seorang saja yang angkat. Sebab apa? Khawatir tertanggal lengan dan sebagainya ni. Tampung elok-elok, tampung elok-elok, macam pegang baby tu. Macam tu lah caranya, tuan-tuan ya. Tak nak ada yang gugur, terjatuh anggota tubuh dia tu, nak pelihara. Subhanallah. Oh, sedih tengok cerita tu. Tambah-tambah ada seorang akak tu, 3 anak dia kat situ semua, 3 sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Tukang syafaat dah ready dah, Allah Ta'ala hantar. Syarat dia sabar, kan? Dalam kitab Al-Awaqid wal Jawahir fi uqbat ahli al-kabair, kitab tu tak ngajar sini, nanti bila dah habis kitab bab solat tu nanti kita ajar kitab tu lah, kan? Allah Ta'ala bagi apa? Habuan untuk anak-anak kecil yang mati sebelum baligh ni, kan? Dia nak masuk ke syurga, Allah Ta'ala perintahkan melalui malaikatnya, bawa dia orang, kan? Tarik dia orang masuk ke dalam syurga. Dia orang kata apa? Kami takkan masuk melainkan mak ayah kami masuk sekali dengan kami. Jika sedemikian, pergilah cari mak dan ayah kamu dalam jutaan manusia ni, tuan-tuan. Dia pergi cari sampai dapat tu, untuk bawa masuk ke dalam syurga, baru dia masuk. Subhanallah. Tapi syarat biar mak ayah tu pun jadi orang yang taat, jangan jadi ahli maksiat, jangan jadi orang yang syirik pada Allah. Gitu, tuan-tuan dan jangan jadi orang yang dia tu lah yang bunuh anak dia tu, pun takkan dapat lah benda tu. Sebab ada kes budak-budak yang mati kecil, mak pak dia yang bunuh, kan? Baik. Seterusnya, menutup aurat si mati seluruh tubuh daripada kepala sampailah ke kaki. Kain tu jangan yang tebal sangat, jangan yang nipis sangat, sederhana. Kalau si mati tu perempuan, so sebaiknya orang-orang lelaki ajnabi yang tak ada hubung kait persaudaraan dengan si mati ni jangan masuk tengok tatap dia yang terbaring tu, duduk di luar, kan? Sebab anggota tubuh perempuan kan dia ada sudut-sudut dia tu, tinggi rendah apa semua tu kan, pelihara daripada fitnah-fitnah tu, duduk di luar. Jadi hanya perempuan saja yang masuk, itu kan? Baik. Dan melaporkan ke pihak hospital jika berlaku kematian tu di rumah untuk tindakan pemeriksaan pengesahan MA, medical assistant, ataupun doktor perubatan tu sendiri. Dia akan keluarkan pengesahan kematian pada waktu sekian-sekian dan sebagainya. Kalau perlu pada postmortem, dia akan beritahu, akan bawa ke hospital untuk buat postmortem. Biasanya yang di bawah umur 60 tahun akan melalui proses postmortem, walaupun tidak semestinya, rezeki masing-masing lah.
rezeki masing-masing. Ada rakan kami meninggal dunia selepas balik ambil daripada anak balik daripada sekolah, dia dah siap masak dah, kan? Jadi si ayah ni seorang cikgu sekolah menengah, sekolah rendah, tak kisahlah, kan? Balik tu, kemudian dia sembahyang Zuhur, baring sekejap, anak dia pun ambil lah lauk cedok, lauk benda semua buah dalam pinggan, hidang. Panggil ayah, tak menyahut ayah. Pergi dalam bilik, ayah dah tak ada lah. Oh, mati dalam tidur rupanya. Oh, senang betul. Clear je, tak ada postmortem. Rezeki dia. Sebab ada je yang orang lain yang macam tu keadaan matinya tetap kena postmortem. Gitu dia kan. Ustaz yang meninggal dunia masa sedang berkuliah baru-baru ni, postmortem. Kan? Keesokan harinya pukul 5 petang tu baru dapat kebumikan, baru dapat dimandikan tuan-tuan. Tengah hari pukul 12 keesokannya tu baru mula postmortemnya. Sebab kes di hospital banyak yang perlu postmortem, kan? Maka kena delay sikit macam tu keadaan dia. Apakah postmortem tidak menyakitkan? Serah pada Allah Ta'ala benda tu, kan? Secara zahirnya menyakitkanlah, sedangkan manusia yang sedang dimandikan pun dia kata perlahankanlah kerana aku merasai kesakitan, kan? Semburan-semburan yang laju tu dan sebagainya tu, kan? Kesakitan daripada sakaratul maut tu dia tetap terasa saat kita mandikan dia. Tuan-tuannya, bagaimana pula yang kena pisau kerana dibedah postmortem? Apakah mungkin ada rasa sakitnya? Serah pada Allah. Allah Ta'ala nak pelihara aku hilangkan rasa sakit, hilanglah. Kalau aku nak bagi rasa sakit, sakitlah. Macam tu kan. Pada dasarnya kena pisau je sakit, kan? Itu pada dasarnya lah, kan? Baik, sebelum kita pergi, kita buat cabutan bertuah siapakah yang akan jadi bakal model hari ni. Okey tak? Motor ni dia terselamat, tak pergi keluar pintu, dia dalam pintu ni je. Ya, bang, tolong ambil motor Triumph ni. Okey, duduk dulu. Dan yang juga terselamat pada hari ini adalah kameraman kita tu yang baju hitam tu. Sebab dia kena jaga kamera. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan, nak passing macam tu dengan lemah lembut ke ataupun nak lontar pada orang yang jauh, dengan syarat tak tertanggal body motor Triumph tu, kan? Boleh kita mula? Boleh Lupa tanya soalan. Setiap soalan berharga RM5. Siapa yang jawab dengan betul dia akan dapat, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yang lelaki je, perempuan tak payah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.